alasannya, khazanah kata, kerajaan kata adalah untuk meningkatkan free float dalam pasaran kita supaya besar Malaysia menjadi satu tempat yang lebih menarik bagi pelabur asing. Tapi bila kita tengok siapa yang dijual saham-saham tersebut, 50 juta daripada 87 juta itu dibeli oleh EPF. Kalau dibeli oleh EPF, takkan boleh meningkatkan free float ataupun liquidity dalam Bursa Malaysia. Takkan EPF terus beli, terus boleh menjual dalam pasaran. Apa yang terjadi adalah wang rakyat yang disimpan secara beramanah di EPF digunakan untuk membeli saham daripada khazanah. Dan oleh sebab itu kita minta supaya Kementerian Kewangan dapat memberitahu apakah penggunaan wang yang didapat oleh pihak khazanah itu, 700 lebih juta. Tapi bukan sahaja daripada penjualan saham dalam tenaga nasional. Sebelum ni, khazanah telah pun menjual lebih kurang 96 juta saham dalam projek Lebuh Raya Utara Selatan plus Expressways dan mendapat lebih kurang 300 juta lebih. Dan sebelum ni juga menjual 5% daripada Malaysian Airports Berhad. Banyak wang dikutip. Tapi apakah penggunaan? Adakah wang ni akan disalur balik kepada kerajaan kerana kerajaan tidak mempunyai wang yang mencukupi? Dan kita yang berhormat Menteri Kewangan kedua juga ada kata dalam ucapan yang sebelum ni, kata Malaysia is in need of competition. Is in need of competition. So we must create the competitive spirit. So kita nak tengok apakah polisi kerajaan yang akan instill competition dalam kerja-kerja kerajaan. Tapi apa yang kita tengok sekarang? Seperti projek Matrade yang baru ditawarkan secara rundingan terus kepada NAZA. It's in conflict with the policy that the government claims to implement. Cakap satu, buat lain. Projek Matrade 628 juta ringgit. The value of the project untuk membina satu pusat convention dan pameran yang terbesar di Malaysia. Diberikan kepada NAZA tanpa sebarang tanpa sebarang tender. Terbuka atau terhad, tak ada. Dan alasan yang diberikan oleh pihak menteri adalah kita hanya membayar dengan sekeping tanah yang bernilai 197 juta. So oleh sebab itu, this is value for money. Kita bayar 197 juta, kita dapat 628 juta. Adakah pihak pemaju yang begitu generous, besar hati terhadap kerajaan? Takkan boleh jadi. Dan bila kita cek pihak pakar penilai tanah di luar seperti Hall Chadwick telah pun berkata bahawa nilai tanah ini adalah antara 970 juta sehingga 1.5 bilion. Itu jauh lebih tinggi daripada kos pembinaan pusat pameran ini yang bernilai 628 juta. So siapa yang rugi? Menteri kata kita dapat exhibition center dengan percuma. Tapi nampaknya NAZA TTDI adalah pihak yang mendapat tanah secara percuma daripada kerajaan. Ini saya tidak nak pertikaikan adakahnya 970 juta ataupun 1.5 bilion ataupun 600 juta. Tapi dengan adanya open tender, sekurang-kurangnya tender terhad, kita dapat menentukan harga pasaran yang tepat tanpa apa-apa pertikaian. Okay. Bila kita mendapat berita mengenai projek tersebut. Sila. Terima kasih, Muhammad. Soalan saya berkait dengan satu misi yang telah berlaku di Malaysia beberapa minggu lalu yang dianjurkan oleh Coston Smith Asset Management, di mana ketua penyelidikan Coston Smith Asset Management datang ke Malaysia, memantau perkembangan di Malaysia, memantau perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Malaysia, dan huraian beliau ataupun conclusion beliau dalam selepas
bincang dengan pihak kapitalis, bincang dengan pengusaha, bincang dengan stakeholder lain, ya beliau mengatakan bahawa, dan saya dengan izin terima kasih, I give it a 70% chance that Malaysia will be exporting maize in 20 years. Saya ulang lagi. I give it a 70% chance that Malaysia will be exporting maize in 20 years. Muhammad, soalan saya sekarang ialah, apakah ini menunjukkan bahawa kelemahan dalam pengurusan ekonomi Malaysia, dan pada pendapat Muhammad, dengan kemelutan ekonomi yang kita masih dalam, apakah ini merupakan satu masalah yang besar, iaitu pengurusan ekonomi di negara ini adalah lemah, lembab dan lambat? Minta penjelasan. Itulah sebabnya kerajaan perlu meningkatkan cukai kepada orang ramai. Kalaulah pentadbiran ekonomi adalah berhemah, adalah cekap, ekonomi kita akan jauh lebih maju daripada apa yang kita capai hari ini. Dan kalau kita lebih maju, pendapatan orang ramai lebih tinggi, cukai yang kita berikan kepada kerajaan dengan kadar yang sama tanpa cukai yang baru akan meningkat secara automatik. Kerajaan akan dapat lebih wang. Tapi tidak. Di Singapura, bila saya baru graduate, saya tahu seorang peguam di Singapura dapat 2,000 Singapore dollar. Sekarang kalau seorang peguam baru keluar daripada universiti, masuk satu syarikat peguam, firma peguam, dia akan dapat 4,000 Singapore dollar. Double. Di Malaysia, bila saya keluar menjadi graduate, seorang peguam dapat 1,800, hari ini masih 1,800, 2,000 ringgit. Tak meningkat. Ini menunjukkan bahawa produktiviti negara kita tidak meningkat. So, walaupun Singapura tetap menurunkan cukai mereka, cukai yang dikutip daripada rakyat di Singapura meningkat. Daripada cukai pendapatan, meningkat. Tapi di Malaysia, tidak begitu. Sebab produktiviti rakyat negara kita tidak meningkat seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Kewangan kedua sendiri dalam ucapan beliau. Okay? Malaysia is trapped in a low value added, low wage and low productivity structure. Dan kita rasa kerajaan tidak sepatutnya menganggap cukai terhadap rakyat sebagai satu cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, kecuali semua dasar telah pun diambil untuk meningkatkan cukai pendapatan mereka dan menurunkan perbelanjaan kerajaan. Kalau kesemua dasar-dasar ini belum dilaksanakan, kerajaan tidak patut meningkatkan cukai kepada rakyat. Okay? Cukai kepada rakyat sepatutnya hanya last resort. Tapi kita nampak sekarang, Matrade, seperti apa yang saya katakan tadi, tak ada open tender, tidak ada langsung emphasis ataupun effort untuk menjimatkan wang kerajaan. Dan pada tanah tersebut tidak ada effort untuk mendapatkan value sepenuh daripada tanah tersebut. Value sepenuh melalui open auction. Dan ada lagi, baru-baru ini melalui MARC, satu rating agency yang menilaikan pinjaman daripada Syabas, Syarikat Bekalan Air Selangor, Syabas, bahawa Kerajaan Persekutuan telah pun bersetuju untuk menghulurkan satu bail-out loan 320 juta ringgit selama 20 tahun tanpa faedah, tanpa sebarang cagaran, backloaded, iaitu 5 tahun yang pertama tak payah bayar, selepas tu 11 tahun kena bayar kurang daripada 5 juta, dan hanya dalam 4 tahun yang terakhir Syabas perlu membayar balik sejumlah 270 juta ringgit.